Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Pengerusi, terima kasih di atas peluang yang diberikan. Saya merujuk kepada butiran 20,000 pengurusan APTA dan khidmat pengurusan. Pertama, adakah kementerian menyediakan atau mengeluarkan blueprint dalam menggariskan dasar dan perjalanan universiti supaya bila berlaku pertukaran naib chancellor, dasar dan perjalanan universiti tidak selalu berubah. Sebagai contoh saja, tawaran kursus profesional. Umpamanya UTM dulu menumpukan kepada kejuruteraan, UUM menumpu kepada pengurusan, Universiti Teknikal kepada kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia sebagai Universiti APEC dan lain-lain. Jadi, tapi sekarang kebanyakan universiti ada menawarkan kursus perubatan dan kesihatan bersekutu. Sedangkan dalam bajet kementerian ada 3 hospital pengajar yang diberi peruntukan. Adakah hospital kementerian juga diberi peruntukan yang sama untuk latihan pelajar-pelajar universiti, iaitu UKM, UKM dan USM? Nampaknya tidak ada lagi kepakaran dan atau profesional masing-masing universiti. Berapa banyak APTA dan APTS yang menawarkan kursus perubatan dan sains bersekutu. Memandangkan industri pertanian sekarang penting dalam memastikan pengeluaran makanan yang cukup, maka kenapa Universiti Putra Malaysia tidak ditukar balik tumpuan penawaran kursusnya kepada pertanian, bioteknologi dan perubatan veteriner. Merujuk kepada Datuk Pengerusi merujuk kepada 20,300 pengurusan kebajikan pelajar. Pengalaman saya satu masa dulu, universiti-universiti umpamanya UM, UKM yang memberi perhatian kepada latihan usahawan dengan menyediakan kios-kios perniagaan bagi persatuan pelajar sebagai tempat melatih perniagaan mereka atau usahawan mereka. Kios-kios ini kebanyakan ditaja oleh pihak swasta, umpamanya Nestle, yang mendukacitakan sekarang kenapa kios-kios ini disewa kepada peniaga-peniaga luar. Kedua, merujuk kepada latihan industri. Adakah universiti mempunyai hubungan rapat dengan industri-industri selari dengan skop tujahan kepakaran atau profesional universiti berkenaan? Saya dipahamkan pelajar-pelajar perlu mencari sendiri tempat latihan industri. Adakah universiti mempunyai hubungan dengan industri-industri yang dipilih dan dipantau oleh universiti? Dalam perkataan, adakah hasil kajian atau latihan mereka dapat dimanfaatkan oleh universiti berkenaan? Merujuk kepada butiran 40,000 pengajian college community, saya dipahamkan college community dibina di seluruh negara mengikut bidang-bidang profesional masing-masing. Selain dari pelajar-pelajar lulusan SPM yang dibenarkan masuk ke college community, adakah pelajar-pelajar dewasa, pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal usahawan dibenarkan juga mengikuti kursus-kursus di kolej ini? Berapa banyakkah pelajar-pelajar yang mendaftar di tahun 2012 ini dan jumlah pelajar dewasa yang mengambil kursus di kolej ini? Boleh. Tumpang sikit, tumpang. Ini berkenaan dengan kolej komuniti juga yang berhormat. Saya nak tanya, saya nak ambil kesempatan ni kerana saya rasa kalau saya tanya beri peringkat Timbalan Menteri menjawab rasa tidak adil kerana maklumat tidak diberi terlebih dahulu berkenaan kolej komuniti, iaitu berkenaan dengan cadangan membina dan menaikkan taraf penyewaan komputer berpusat untuk kesemua kolej komuniti dan juga politeknik. Saya tidak tahu sama ada Timbalan Menteri mendapat maklumat ini atau tidak.
kerana maklumat ini disampaikan oleh pegawai-pegawai teknologi maklumat PTM Politeknik seluruh Malaysia dan juga penolong pegawai teknologi maklumat kolej-kolej komuniti seluruh Malaysia. Ini berkenaan dengan keputusan Kementerian Berhormat untuk membuat sewaan, bukannya untuk membekal orang kata pembelian. Dia dalam bentuk sewaan ke semua peralatan ICT dan juga pencetak untuk semua politeknik dan kolej komuniti seluruh negara. Jumlah keseluruhannya 12,339 unit, yang mana ada laporan dikatakan laporan penyelewengan, dan mereka telah pun mengemukakan aduan mereka kepada pihak SPRM, dan mereka meminta saya untuk mengemukakan perkara ini di dalam Dewan untuk mengetahui status perkembangan tersebut. Adakah dakwaan mereka itu mempunyai jawapan ataupun mempunyai asas, dan saya sebagai ahli parlimen yang juga kolej komuniti terdapat di kawasan saya di Indra Mahkota, saya juga rasa perlu mengetahui perkembangan ini kerana kedudukan ini secara jelas mengatakan asalnya kerajaan berhasrat untuk membeli peralatan ICT untuk kemudahan politeknik dan kolej komuniti, tetapi akhirnya ditukar kepada status penyewaan, dan saya ada semua maklumat dibekalkan kepada saya. Saya rasa tidak adil kalau saya bacakan perkara itu. Lebih baik saya nak tanya klarifikasi daripada kementerian berkenaan kedudukan ini sebelum dikatakan ini sebagai satu penyelewengan. Saya tidak tahu, mereka mengklasifikasikan sebagai satu penyelewengan, tapi saya rasa adalah lebih adil untuk kita mendengar penjelasan dulu tentang perkara ini. Selanjutnya kalau dibenarkan, saya akan kemukakan apa-apa maklumat yang ada di dalam simpanan saya. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Datuk Pengerusi, saya harap ucapan Indra Mahkota ini masukkan dalam ucapan saya. Merujuk kepada soalan saya tadi, berapakah jumlah pelajar-pelajar kolej komuniti seluruh negara dan jumlah pelajar dewasa ataupun bakal-bakal usahawan yang mengambil bahagian, yang mengambil kursus-kursus di kolej ini dan bidang-bidang yang mereka minati. Dan adakah kolej komuniti ini menjadi juga tempat untuk orang-orang ataupun lulusan-lulusan universiti atau lulusan-lulusan kolej yang tidak berjaya mendapat tempat kerja, kemudian kolej komuniti juga memberi ruang kepada mereka untuk mereka mendapat kerja sebagaimana yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia. Merujuk kepada butiran 61,000, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, universiti mengambil pelajar, dipahamkan universiti mengambil pelajar lulusan SPM untuk mengikuti kursus pendidikan. Kenapa pihak universiti tidak hanya mengambil siswazah lulusan daripada universiti-universiti lain untuk diberi latihan diploma pendidikan? Kerana saya kira dari segi kos perbelanjaannya mungkin lebih murah daripada mengambil pelajar-pelajar lulusan SPM yang perlu diberi penekanan yang lebih. Sekian sahaja, terima kasih.